Okay, ini video kedua part 2B. Okay, hari itu video yang kedua cikgu tak dapat habis. Cikgu sambunglah dengan video hari ini. So, hari itu cikgu sudah ajar sampai istilah-istilah kan, sampai titik pulang modal. So, untuk video ni cikgu nak explain pula istilah yang penting atau analisis yang biasa dibuat dalam kos volume untung. Satu analisis selain daripada titik pulang modal, analisis tentang margin keselamatan juga adalah sangat penting, juga selalu keluar dalam exam. So, kita tengok apa maksud dia margin keselamatan. Dalam exam selalu tanya definisi dia. So, kena tahu juga lah. So, dia actually merujukkan kepada perbezaan di antara jualan sebenar ataupun jualan anggaran. Kita tengok soalan lah. Kalau soalan, because SEM 2 ni ialah kita belajar perakaunan management kan. Jadi, dia banyak belajar how to plan for future. Jadi, kalau kita plan for future, inilah kita tak guna jualan sebenar lah, adalah jualan anggaran. Okay, so kita tengok ikut soalan ya. So, it's either perbezaan di antara jualan sebenar atau jualan anggaran dan juga beza dia dengan jualan pada TPM. Okay, so margin keselamatan ni dapat menunjukkan sejauh mana jumlah jualan kita boleh jatuh atau menurun ataupun berkurang sebelum berlakunya kerugian. Jadi dia sangat penting lah. Dia bagi kita satu hint. So now your company is dalam keadaan yang bahaya. Jualan sudah jatuh. So jatuh sampai tahap mana you akan dapat rugi. So margin keselamatan bagi boleh memberitahu kita. So kita tengok. Jadi bila you explain lebih baik you lukiskan graf lah. Okay. Graf ini ialah titik pulang modal kerana dia adalah perbezaan di antara jualan yang sebenar atau jualan anggaran dengan beza dia dengan jualan pada titik TPM. Kita tahu pada titik TPM ni, katakan titik TPM iaitu hari itu cikgu sudah ajarkan. Bila kita jual pada titik unit jualan adalah pada titik TPM, erti dia company unit jualan ni hanya enough to cover the cost. Company tak untung at this point if you sell at 500 unit. So, katakan ini ialah jualan sebenar ataupun jualan anggaran. Dan now you are selling at future, you anggarkan you akan jual 900 unit. So, this is where you are now. So, sekarang anda berada di sini. Jadi, margin keselamatan ialah di antara jualan yang sebenar dengan jualan titik TPM. So, perbezaan dia ialah 400 unit lah. Okay, margin keselamatan ialah 400 unit. Erti dia, kalau berlaku ekonomi meleset ke apa, macam sekarang COVID kan. So, menyebabkan jualan kita sudah jatuh. Dari 900 sudah jatuh from 900 to 800, 700 or that. So, dia boleh jatuh yang paling banyak bila sudah jatuh sebanyak 400 unit, then you reach the titik unit TPM. So, kalau dia sudah jatuh, jualan anda sudah sampai 500 unit, so your company now sudah tak ada untung. Kalau dia jatuh lebih daripada yang ni, more than 400 unit, sudah lebih, that means your unit jualan sudah kurang daripada 500, so now company is mengalami kerugian. Okay, dekat sini, bahagian sini sudah rugi sebab kelok jumlah hasil sekarang sudah lebih rendah daripada kelok jumlah kos. So macam mana kita tengok? Kita tengok ini ialah kelok jumlah kos, inilah kelok jumlah hasil. So you see, your hasil here, your kelok hasil is lower than your kelok jumlah kos. So means that for this area, kalau jualan anda adalah pada titik sini, you jual pada 400, you jual 300 unit semua, your company actually sudah rugi. Can't even cover the cost.
So, pentingnya margin keselamatan. Bila your company demi dia mengukur sejauh mana your company can afford, okay, kepada sejauh mana your company dapat menghadapi risiko ini. Okay, so jadi dia semakin turun, artinya your company now is dalam keadaan yang lebih berisiko. Jadi, margin keselamatan ni, kalau dia lebih besar, lebih bagus lah, right? Let's say your sales is pada 1,500, kan jauh daripada titik pulang modal. Kalau dia 500, demi dia sudah tak untung kan, tapi at least can cover the cost. Jadi semakin besar this gap di antara jualan sebenar dengan jualan TPM, lagi besar, lagi bagus lah. That mean risiko your company taklah tinggi sangat. But kalau jatuh pun dia still got long way to go until 500 unit. Can see. Jadi margin keselamatan ialah satu analisis di dalam cost volume untung merupakan satu analisis yang penting lah. That's why pun selalu keluar dalam exam. Okay. So yang ni keluar dalam exam, dia selalu tanya apakah kepentingan margin keselamatan. Very popular. So ini dah dia jawapan. Kalau dia keluar, you kena cakap dia merupakan ukuran, okay, bagi membandingkan risiko yang terlibat dalam jualan produk itu. So apakah risiko anda? Adakah you jual produk ni risiko dalam keadaan risiko yang tinggi atau rendah? Okay. Produk yang margin keselamatan yang rendah, that means the gap is very big. The gap, ruangan di antara titik pulang modal dengan unit jualan sebenar, the gap is very big. That means your terbalik pula. Produk yang mempunyai margin keselamatan yang lebih rendah, artinya the gap is very small. Okay. Say contoh dia, your titik pulang modal is 500. Tetapi you jualan sekarang cuma 600. Demi kalau dia jual sikit sahaja, sudah sampai 500 unit. Okay. So the bigger the gap is better. Demi kalau produk yang margin keselamatan sangat rendah, arti dia risiko lebih tinggi lah. Okay. Berbanding dengan produk yang mempunyai margin keselamatan yang tinggi. So when we say margin keselamatan yang tinggi, apa maksud dia? Iaitu di mana lebih tinggi margin keselamatan, dia menunjukkan produk ini adalah dalam keadaan yang lebih selamat. Okay, the bigger the gap is better. Okay. Ini bermakna margin keselamatan yang lebih tinggi bermakna pengurangan dalam jualan. That means kalau jualan anda sudah jatuh, tapi at least it's still quite far from the titik pulang modal kan. Jadi dia tidak akan memberi kesan yang negatif lah. Jatuh mesti akan untung kurang, tapi at least dia tidak memberi kesan negatif kepada keuntungan perniagaan. Dia tidak memberi kesan yang sangat besar lah, until you're rugi. Okay. So sebaliknya, margin keselamatan yang rendah, penurunan yang sedikit saja, just jatuh sikit saja sudah mungkin akan membawa kerugian kepada company. So itulah soalan tanya tentang kepentingan margin keselamatan, you can talk dari segi risiko, okay, jualan produk itu. So kita tengok soalan pun selalu minta kita kira kan. So samalah dengan TPM. Kita boleh kira margin keselamatan dalam unit ataupun RM. Dan margin keselamatan boleh juga dalam peratusan ataupun nisbah. So inilah formula dia. Kalau kita nak kira margin keselamatan dalam unit, just now I say is a perbezaan di antara jualan sebenar dengan anggaran dengan jualan TPM kan. So the formula just tolak saja lah. Jualan sebenar tolak jualan TPM. So you will get the margin keselamatan dalam unit. Okay, seperti yang cikgu sini. 900 tolak 500. So you get 400. So itulah margin keselamatan dalam unit. So kita tengok
Kalau soalan minta kita kira dalam RM, dalam ringgit. So, kita tukar ya lah. Okay. Jualan sebenar ini dalam unit. So, kita tukar ini menjadikan hasil jualan. Okay, dalam ringgit. So, margin keselamatan dalam unit darablah dengan harga jualan seunit. Okay. Dan jualan sebenar anggaran RM. Dan tolaklah jualan PPM RM. Okay. Yang ini, cikgu ulang lagi sekali ya. Ada dua cara boleh kita kira MK dalam ringgit. Satu cara dia, you just now you got the MK dalam unit kan. So you just use the MK dalam unit, darablah dengan harga jualan seunit. So you will get the MK dalam ringgit. Ataupun, okay, you use formula yang ni. Tadi formula ni unit kan. You tukarlah jualan sebenar dalam RM atau jualan anggaran dalam RM. Tolaklah dengan jualan PPM dalam RM. So ada dua cara. Ada sepertilah kira TPM. TPM unit kalau you nak tukar menjadi TPM RM, so you guna TPM unit darab dengan harga jualan kan. So samalah dengan MK, margin keselamatan. Dari unit you nak tukar jadi RM, so you just take the MK unit darab dengan harga jualan. It become the MK dalam RM. Ataupun you guna formula ni, jualan sebenar atau anggaran jualan dalam RM, hasil jualannya dalam RM, tolaklah hasil jualan dalam TPM. So you will get the jawapan RM. Okay, let's say from contoh yang ini, tadi cikgu kata MK ialah 400 kan. Jadi let's say from this one, I nak tukar menjadi ringgit. So let's say satu unit jual 10 ringgit. So 400 darab 10 lah. Then you will get the MK dalam ringgit. Okay. Dan tadi cikgu kata dia boleh juga nyatakan dalam peratus. Okay, ataupun nisbah. So, formula dia ialah MK dalam unit. So, kita boleh guna dua cara. Sama ada dalam unit atau RM. So, if you put this on unit, bawah pun kena unit lah. Kalau you guna formula RM, ini pun kena RM. So, formula dia ialah MK di atas, jualan sebenar ada anggaran di bawah. Okay. Kenapa? Kerana kita dengan anggapan konsep jualan adalah 100%. So now, berapakah MK out of jualan? Macam tu, konsep dia. So, samalah seperti konsep margin caruman, berapakah margin caruman out of 100% of jualan. So, sama juga dengan MK. Berapakah margin keselamatan out of 100% if the jualan is 100%. So, sama So, you boleh guna unit, both unit ataupun RM. Okay, so jawapan anda adalah dalam percentage. Darablah 100, you will get percentage. Kalau tak darab 100, you will get nisbah lah. Okay, perpuluhan. Okay, yang inilah contoh dia. Contoh yang ni. Tadi cikgu dapat MK dalam unit kan. Let's say I want to tukar menjadi dalam peratus. So, I just guna, ini ada silap sikit. Okay,
Tadi MK ialah 400 kan, 400 unit. So bahagi dengan jualan sebenar atau jualan anggaran 900 unit. So you darab 100, you will get jawapan dalam peratus, 44%. Okay, ini cara dia. So dalam analisis kos volume untung, selain daripada formula mengira margin caruman, mengira titik pulang modal, mengira margin keselamatan, ada formula-formula lainnya yang berguna untuk membuat analisis kos volume untung. So formula yang biasa digunakan juga selalu tanya dalam exam yang ni. Formula untuk mengira unit jualan yang perlu dijual untuk mencapai untung sasaran. Okay, so ni formula dia. Jawapan anda ialah berapa unit yang perlu dijual lah. Let's say your untung sasaran is 20,000. So you just letak ini formula dia. Kos tetap campur untung sasaran bahagi margin caruman seunit. Because hari itu cikgu kata ini macam formula untuk TPM kan, betul lah. Because kalau TPM, kos tetap bahagi margin caruman seunit will give you the unit di mana tak dapat untung kan. So you just plus the untung sasaran di atas, then you will get untung lah. Okay, so formula dia, jawapan merupakan unit yang perlu dijual lah to get your untung sasaran. Let's say your untung sasaran is 30,000, so you just letak. Okay, then the cost tetap, then you kira the margin caruman seunit. Dan formula yang kedua ialah, okay, ini another formula, jumlah hasil tolak jumlah kos berubah adalah sama dengan jumlah kos tetap campur untung bersih. So macam mana kita dapat formula ni? Kita tengok yang ni. Jumlah hasil tolak kos berubah ialah margin caruman kan? Okay. So then margin caruman tolak kos tetap, you will get untung bersih. So erti dia jumlah, kalau kita bahagi ini kepada dua bahagian, jumlah hasil tolak kos berubah. This bahagian on top. Hasil 5,000 tolak kos berubah, you will get 4,000, right? Yang ni. Okay? Get 4,000, right? Adalah sama dengan yang bawah ni. Okay? Adalah sama dengan kos tetap campur dengan untung bersih. 2,000 campur 2,000. So 4,000. So tengok actually dia sama. On top and bawah actually is equal. Okay, so you can make use of this formula. Kadang-kadang soalan minta kira untung bersih. Okay, so you know this, you know this, you know this, you don't know the untung bersih. So from here actually you can find the untung bersih. Okay, ataupun you know the untung bersih, you know all this, you tak tahu kos tetap. So you tengok, ia macam matematik. You got one persamaan, then you can find any element di dalam persamaan tu. Okay. Okay, another formula ialah yang ni. Margin caruman MC adalah sama dengan kos tetap campur untung bersih. So, macam mana you tengok? Inilah margin caruman kan? So, untuk mendapat margin caruman, actually you boleh campur untung bersih campur kos tetap. Tengok? Okay, 2,000 campur 2,000, you dapatlah margin caruman. So, this one again, another formula. Okay, so dalam exam, kalau you nak cari margin caruman, you know your cost tetap, you know your untung bersih, so you just campur dua ni, that is your jawapan for margin caruman. So another formula, untung bersih juga, let's say you want to find untung bersih, you actually tak perlu sediakan penyata pendapatan dari hasil jualan, tolak kos berubah, or that. Tak perlu you sediakan from top until the end, then only you got untung bersih. Actually ada shortcut dia. Iaitu shortcut, if you know your margin caruman, so you terus tolak kos tetap, itulah untung bersih dia. Okay, so you tengok, you know your margin caruman, you terus tolak kos tetap, you dapatlah untung bersih. So di sini, macam mana you nak cari margin caruman? Okay, actually, cikgu lupa, dia boleh pecahkan.
Hari itu cikgu sudah kata untuk mencari margin caruman ialah unit jualan darab dengan margin caruman seunit. Okay, dan tolak kos tetap. Okay. Once you know your unit jualan berapa, then you darab dengan margin caruman seunit. Masih ingat tak macam mana nak cari margin caruman seunit? Iaitu harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. So, once you know your margin caruman seunit and you know your unit jualan berapa, so you will know margin caruman. So, once you know this one, you tolak kos tetap, then you dapatlah untung bersih. So, ini ialah sangat berguna this formula. So, sometimes in the exam, dia minta you cari untung bersih, inilah shortcut dia. Then you find your untung bersih, you tak perlu sediakan penyata pendapatan from on top until kira sampai akhir baru dapat untung bersih. So it's a very useful formula. Then another formula mencari untung bersih juga ialah kan kita tahu jumlah hasil tolak semua kos menjadi untung kan. So this is another formula lah. So jumlah hasil tolak jumlah kos berubah tolak jumlah kos tetap. So you have to, apakah formula untuk kira jumlah hasil? Unit jualan dalam harga jualan seunit. Dan apa formula untuk kira jumlah kos berubah? Unit jualan darablah dengan kos berubah seunit. Dan kos tetap biasanya adalah dalam satu jumlah yang besar. Jumlah kos tetap. Kalau bukan dalam satu jumlah yang besar, you kena kira lah. Campur all the kos tetap, you will get the jumlah. Okay. So, another formula untuk kira untung bersih. Jumlah hasil tolak jumlah kos. So, yang ni, you boleh campurkan menjadi jumlah kos dulu. Okay, same. You kena pecahkan this one to find the jumlah hasil, to find the jumlah cost and all that. Okay. Dan ni dalam as I say, account ni bukan saja kira, dia banyak juga soalan teori. Dan soalan teori kadang-kadang ada banyak markah. So kena baca juga. Ini soalan yang selalu keluar tentang yang ni. Soalan teori yang selalu keluar tentang analisis kos wang untung. Selain daripada andaian, dia tanya andaian, dia tanya definisi setiap istilah, like definisi TPM, definisi margin keselamatan, definisi margin caruman. Dan ini juga akan tanya, yang popular, apakah kepentingan analisis titik pulang modal? So as I said, kalau untuk semester 2 ni, banyak soalan teori you can use bisa sebagai alat perancangan, sebagai alat pembuatan keputusan, sebagai alat kawalan. So actually same. Just that you must know how to tukar your ayat. So let's say kepentingan titik pulang modal sebagai alat perancangan. So how? Di sini ada 2 point. So kalau dalam exam dia nak minta banyak point, you can pecah. Actually, ini sudah boleh jadi 2 point ya. So sebagai alat perancangan, di mana TPM boleh memberi kita maklumat mengenai jumlah unit yang perlu dijual untuk mencapai TPM ataupun untung yang ingin diperolehi. Dan analisis TPM juga boleh membantu pihak pengurusan merancang strategi pemasaran. Your marketing strategy yang sesuai untuk meluaskan pasaran kita, meluaskan pasaran perniagaan itu ataupun untuk mencapai keuntungan yang diingini. Dan kepentingan TPM juga dia penting sebagai alat pembuatan keputusan. So, bila you jawab soalan teori, when they say TPM, kalau macam tu, you kena sentiasa slot in lah perkataan ni, TPM, analisis TPM. Supaya you dapat markah. If not, kalau you tak slot in all this, it become a general point.
tak ada kaitan dengan TPM. So always must mention balik ya. So analisis TPM boleh membantu pihak pengurusan meletakkan harga jualan yang sesuai. Okay, you know that if you sell at this point, you akan dapat at least you tak rugi, you will cover the cost. So it will help you to letakkan harga jualan yang sesuai untuk mengelakkan kerugian. Okay, dan ataupun dapat untung yang ingin dicapai. Then the same point sebagai alat pembuatan keputusan juga, TPM boleh membantu pihak pengurusan memilih alternatif yang terbaik. So dia akan ada berbagai cadangan kan. So dia membantu dia membuat keputusan dengan memilih alternatif yang terbaik supaya kerugian dapat diminimumkan dan keuntungan dimaksimumkan. Dan poin yang ketiga sebagai alat kawalan. So again as I said, ini pun boleh jadi 2 point. So kalau kita cakap sudah 4 point. Okay, so dalam exam if you want to separate, so you no need to mention this one sebagai alat perancangan, sebagai alat. So you straight away just talk about all this statement. So sudah jadi 4 point dah. Okay ya. So point yang ketiga sebagai alat kawalan. So what can you say about this alat kawalan? Iaitu TPM, okay, analisis TPM membantu pihak pengurusan, okay, mengenal pasti, okay, masalah dia dan juga dengan ni dapat mengambil tindakan susulan dan penambahbaikan. Okay, boleh dilaksanakan sekiranya TPM tidak dicapai. So because TPM kalau tak capai, mesti they will have meeting to find out akan, dengan kerana TPM tak capai, so they know what's the problem, they'll find out the problem and adakan tindakan susulan dan penambahbaikan. So yang ni juga mungkin soalan teori, tapi tak popular sangat ditanya berbanding dengan ni lah. So cikgu bagi juga. So kelemahan analisis cost volume untung. Cikgu kata analisis cost volume untung actually dia adalah based on berdasarkan konsep pengekosan marginal kan. So dia mesti asingkan kos berubah dan kos tetap. So they have facing the same problem seperti kelemahan pengekosan marginal lah. Poin yang pertama, bukan semua jumlah kos dapat diasing kepada kos berubah dan kos tetap. Apalagi kalau dia kos campuran, kos itu ada ciri-ciri kos berubah dan kos tetap. Memang sukar proses pengasingan ni kepada kos berubah dan kos tetap adalah sangat rumit. Dan poin yang kedua, analisis ini hanya sesuai untuk tempoh jangka pendek. Bila dia andaikan kos harga jualan adalah tetap, kos tetap adalah tetap, kos berubah seunit tetap. So everything tetap actually tak realistic. Dalam keadaan sebenar, banyak faktor luar. Something that you cannot control. Faktor luar seperti tindakan pesaing. Dia competitor kalau dia turunkan harga, takkan you nak kekalkan harga yang sama. So sometimes we cannot keep harga jualan yang sama kerana mungkin tindakan pesaing ataupun perubahan teknologi. Adanya benda yang lebih advance sudah keluar. So benda yang teknologi lama kena turun harga pula. So boleh menyebabkan, semua ini menyebabkan harga jualan, ada kos berubah, kita berubah. So kos tetap juga, dia hanya tetap pada certain julat yang relevan saja, tertentu saja kan. Dan dalam masa panjang dia juga bukannya sentiasa tetap malah. Di mana kos tetap boleh berbentuk tangga dan bertingkat-tingkat. So analisis yang kata kos tetap itu tetap adalah tak realistik. So kita tengok kelemahan yang ketiga, analisis kos volume untung ini kurang sesuai untuk perniagaan yang keluar dan menjual berbagai produk. Kalau dia jual berbagai produk, jadi dia tak sesuai sangat. Dia lebih sesuai kalau dia keluar satu produk saja. So, kenapa dikatakan tak sesuai? Kerana perubahan
Okay, campuran jualan. So you have this jualan, you have that jualan, so many jualan. Jadi ini akan menyebabkan analisis kos volume untung menjadi kurang tepat. Dan poin yang keempat, andaian bahawa andaian cost analysis untung ni dia tak ada inventory akhir. Simpan apa yang dikeluar dijual. That's why cikgu kata unit jualan mesti sama dengan unit keluaran. Okay, nanti dalam exam tak ada unit jualan, you must know. Actually, unit keluaran is the unit jualan. So, andaian dia tak ada inventory akhir. Semua dikeluar, semua dijual. Jadi, ini adalah kurang realistik. Di mana dalam keadaan sebenar, bukan semua volume yang dikeluar ni dapat dijual pada tempoh yang sama. Mungkin this year, I keluar 1,000. Adanya 500 tak dapat dijual. I have to sell next year. Jadi, impossible that what I keluar dapat jual pada tahun ini.